Orang Malaysia Online Safari. Baik, hari ini tetamu khas kita ialah Dr. Samsul dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau adalah seorang botanis dan pakar dalam bidang pokok-pokok lah, senang cerita. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang pokok Dipterocarpa ataupun dalam bahasa Melayu kaum dama. Betul ya Dr. Sam? Betul. Saya panggil Dr. Sam ni kawan saya, jadi saya panggil Dr. Sam. Boleh saja, tak ada masalah. Di talian juga kita ada Tuan Hisham. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Tuan Hisham tengah memandu, hati-hati memandu. Dari Kuala Lumpur menuju ke kampnya di Sungai Petani, Kamp Bakau Hijau. Di talian juga kita ada Teacher Aisyah daripada Eco Explorer. Kami dari Eco Explorer Malaysia lah sedang cerita. Dan juga Teacher Aisyah adalah Presiden pada Montessori Malaysia. Dan juga kita ada di talian Puan Michelle. Puan Michelle juga daripada Eco Explorer Malaysia dan juga Montessori Malaysia. Baik, Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke Eco Explorer Online Safari. Di sini kita akan belajar kepelbagaian biologi, flora dan fauna. Jadi, tanpa membuang masa, jom ikut saya dalam pengembaraan ini. Perkara pertama yang kita dapat lihat di dalam hutan hujan tropika ini adalah banyaknya tumbuh-tumbuhan. Dia terdiri daripada pokok-pokok yang besar seperti di atas sana, di sekeliling kita, dan juga pokok-pokok renik yang rendah sebeginilah ya. Jadi secara umumnya kita dapat bahagikan pokok-pokok ini kepada dua jenis, iaitu satu, pokok Dipterocarpa, nombor dua, pokok-pokok bukan Dipterocarpa. Mari kita lihat apa itu pokok Dipterocarpa. Baik, di sini kita ada sejenis biji benih daripada pokok Dipterocarpa. Ini adalah satu di antara ciri-ciri pokok Dipterocarpa, iaitu biji benihnya memiliki sayap. Kita jumpa lagi. Biji benih, di situ pun ada. Di situ pun banyak. Jadi ini adalah biji benih kepada, kalau tak silap saya, pokok syariah, iaitu meranti. Saya rasa pokoknya ada di sini. Sudah tentunya pokok ini ada di sini. Tetapi yang mana satu? Tidak pasti, melainkan kita mengenali ciri-ciri yang selanjutnya. Jadi, apa kata kita tanya Dr. Samsul, pakar pokok Dipterocarpa. Dipterocarpaceae adalah famili pokok berdama ataupun kaum dama. Ia terdiri dari pokok kayu bersaiz sederhana besar sehinggalah sangat besar. Kaum dama ini seperti mana namanya menghasilkan damar ataupun resin yang kebanyakannya beraroma. Pangkal pokoknya biasanya berbani dan amat jarang yang berjangkang. Buahnya pula ada yang bersayap dan ada juga yang tidak bersayap. Dipterocarpaceae boleh didapati di hutan tanah pamah, hutan bukit dan juga hutan bukit tinggi. Di antara spesies kaum dabar yang terkenal adalah seperti cengal, meranti, resak, keruing, kapur, gerutu, mersawa dan sebagainya.
Pokok cengah terbesar dan tertua di Malaysia telah ditemui di hutan simpan Pasir Raja, Terengganu. Pokok cengah ini juga telah menerima pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records. Baik, itu tadi sedikit video perkenalan tentang pokok Dipterocarpa. Jadi untuk kali ini kita berborak santai dengan Dr. Sam berkenan dengan pokok Dipterocarpa ini. Jadi saya serahkan kepada Dr. Sam, silakan. Terima kasih Encik Adi. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat pagi. So, bertemu kembali kita di sesi yang kedua ke yang ketiga ni Encik Adi? Kedua Ya. Yang keberapa? Yang kedua ke ketiga? Saya pun tak dengar suara Encik Adi. Terima kasih juga kepada Puan Aisyah, Puan Michelle dan juga Tuan Hisham dan juga peserta-peserta yang lain lah. Dan saya difahamkan dalam penglibatan online ni kita tak tahu siapa yang terlibat. Ada golongan, ada daripada peringkat bawahan, kanak-kanak, ada yang peringkat pertengahan, yang remaja, ada yang separuh remaja, ada yang dewasa dan ada juga yang super dewasa. Jadi saya menggunakan perantara yang lebih mudah lah, yang untuk mudah dipahami. Jadi kalau katakan ada beberapa fakta yang terlalu saintifik, mohon maklum pada saya. Nanti saya jelaskan dengan lebih lanjut lah. Okay. Dan alright, tadi kita dah lihat video berkenaan dengan family ataupun keluarga Dipterocarpaceae. Itu dia punya nama family dia atau keluarga dia. Tapi kalau nama bahasa biasa yang sering digunakan oleh forester ataupun orang awam lah. Orang awam biasanya kita panggilnya family Dipterocarpa. Dalam bahasa Inggerisnya Dipterocarp. Okay. Dan bahasa pasarnya spesies kaum dama. Kenapa dia panggil kaum dama? Sebab family ini dia mengeluarkan resin ataupun kita panggil dia dama. Dama ni satu benda yang macam dia keras, berbentuk seperti kristal. Okay. Dan kalau kita bakar tu dia bau seperti kemenyan. Tapi saya tak tahu lah kemenyan tu orang sekarang masih lagi ada baunya ataupun pernah bau ataupun tidak pernah bau, saya pun tak berani nak kata lah. Sebab kalau era saya mungkin kita biasa dengan kemenyan ni, tapi kalau yang generasi baru tu mungkin tak pernah bau kemenyan kan. So kemenyan ni kalau dikatakan kemenyan ni kalau dulu-dulu digunakan untuk macam buat amalan perubatan tradisional dan sebagainya lah. Tapi now saya rasa sekarang dah tak ada dah pun, kurang dah kan. Tapi penghasilan kemenyan tu adalah sebagainya daripada dama yang dikeluarkan oleh spesies Dipterocarpa ni lah. Okay. Dan kalau ikutkan sejarah bagaimana spesies pokok ini mendapat satu permintaan yang tinggi. So kalau di era British dulu, kita ni dulu pernah dijajah oleh British 100 tahun, 150 tahun yang dulu kan. So British datang ke Malaya, ke tanah Melayu, right, untuk mencari sumber asli yang boleh digunakan untuk kegunaan mereka di negara mereka. Di samping itu juga digunakan di negara yang dijajah lah. Okay. Dan salah satu sumber kayu yang terbaik adalah daripada keluarga Dipterocarpaceae. Right. So sejak daripada itu sehinggalah sekarang dia mendapat permintaan yang tinggi. Kalau ikutkan pasaran antarabangsa, kita punya spesies Dipterocarpa ni merupakan kayu yang terbaik
Kayu terbaik di peringkat antarabangsa. Sebabnya ada pelbagai spesies kayu ini yang dia boleh tahan kepada persekitaran, iaitu cuaca, hujan dan sebagainya lah. Alright. Okay. Dan istimewanya di Tokapa ni adalah kalau kita katakan di dalam hutan kita ini, ia merupakan spesies yang boleh dikatakan agak dominan bagi kebanyakan kawasan hutan di hutan-hutan di negara kita ni. Dan kita boleh jumpa spesies ini daripada habitat pantai sehinggalah kawasan gunung rendah. Maksudnya kalau kita masuk hutan di mana-mana hutan, mesti kita jumpa di Tokap. Di Tokap Pasir. Spesies di Tokap Pasir. Mesti kita jumpa. Tak boleh elak, memang ada. Cumanya adalah dari segi taburan dan juga taburan individu dan juga taburan spesiesnya yang agak berbeza bergantung kepada habitat hutan. Itu keistimewaan di Tokap. Okay? Dan sampai sekarang ianya masih lagi dalam kajian. So yang menariknya sampai sekarang ni masih lagi ada kajian yang dijalankan terhadap spesies di Tokapa ni. Yang terbaru pernah dijumpai oleh sekumpulan penyelidik daripada Institut Perhutanan Malaysia di Kepong lah. Okay? Dan tak silap saya 2 tahun yang lepas telah diterbitkan dalam majalah dalam artikel ataupun artikel ataupun kita panggil apa jurnal lah ataupun bahan bacaan saintifik telah menjumpai satu spesies kita panggil salah satu spesies dalam family keluarga di Tokap ini, Tokarpa ini iaitu Vatica kita panggil ataupun nama biasanya kita panggil resak. Mungkin ada di antara kalangan anda yang pernah mendengar perkataan resak. Kayu resak. So kayu resak ni dia lebih kurang sama dia punya ketahanan ni macam spesies cengal. Okay. So cengal ni memang sangat mahal lah. Sama juga macam resak. Mahal harga dia. Dan yang bagusnya spesies yang baru dijumpai itu dinamakan kepada nama Perdana Menteri kita yang sebelumnya menteri Perdana Menteri yang sekarang lah, iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Razak. So nama dia dinamakan Vatica Najibiana. So Najibiana tu adalah nama dia ambil daripada nama Perdana Menteri kita yang sebelum ini. Dan spesies ini dijumpai di Gua Musang di Kelantan. Okay. Itu. So maknanya kalau bila lagi banyak kita buat kajian terhadap spesies di Tokapa ini, so lagi banyak kita boleh jumpa benda-benda yang baru. Alright. Adakah saya nak teruskan ataupun nak sembang-sembang santai saja, Cik Ali? Okey, boleh saya tanya sedikit soalan sebelum? Boleh, Cik Ali, tak ada masalah. Okey, maybe soalan-soalan ni agak menarik jugalah sebab soalan ni sering ditanya juga oleh peserta apabila kita buat camp alam kan, nature. Jadi bila kita menceritakan tentang pokok dama ni kan, adakah soalan pertama yang sering ditanya oleh peserta, adakah semua dama yang kita bakar akan mengeluarkan bau kemenyan? Ada tak yang bau contohnya yang lebih aromatik lah, contoh ada yang mungkin ada yang bau macam plastik ke, atau ada tak perbezaan aroma dari segi kewangian dia tu? Okey. Bila pasal wangi, dalam hutan kita ni ada banyak spesies yang mengeluarkan aromatik. Secara umum lah, ni saya cerita secara umum. Okay. So aromatik tu dia di mana kedudukan dia? Right? Sama ada pada bunganya, pada buah, pada daun, pada dahan, pada batang ataupun pada akar. So setiap pokok yang ada dalam hutan ni ada aroma dia tertentu. Hanya aroma itu kita boleh tentukan berdasarkan kepada
bagaimana kita menilai, dan ianya terlalu subjektif, maksudnya dia berubah ataupun bergantung kepada seseorang tu macam mana nak menentukan bau bagi sesuatu tumbuhan, bau yang dikeluarkan oleh satu tumbuhan. Alright, berbalik kepada spesies Dipterocarpa. Ya, majoritinya spesies Dipterocarpa ni dia mengeluarkan bau seperti bau kemian, dan sangat sedikit bau yang seperti yang kata kalau kita bakar petrol ke ataupun kita bakar plastik ke, sangat sedikit, tak banyak. So majoritinya boleh dikatakan damak yang dihasilkan oleh spesies Dipterocarpa ni mengeluarkan aroma, alright, tetapi baunya seperti bau kemian. Majoritinya macam tu. Kecuali kalau damak itu telah bercampur ataupun telah rosak, mungkin ia mengeluarkan bau yang sedikit berbeza lah. Tapi kalau damak yang asli yang keluar daripada pokok tersebut, dia mengeluarkan memang sama seakan-akan bau kemian. Okey, jadi sambungan kepada damak ni, adakah damak ni menjadi satu, boleh tak saya guna perkataan komoditi? Adakah ia menjadi satu macam, saya pernah tengok orang asli menjual damak hitam, then adakah ia ada harga lah, senang cerita. Adakah damak ini ada harga di pasaran? Okey, berkenaan dengan harga ataupun berkenaan dengan nilai di dalam pasaran ataupun permintaan, ya memang ada. Tetapi di era sekarang ni penjualan atau penghasilan derma tu agak berkurangan walaupun permintaan tu masih ada. Okey. Right. So kalau derma ni di awal 50-an, bukan awal, maksudnya di tahun 50-an, 60-an, kita pergi ke belakang balik 50-an, 60-an, 70-an sehingga ke tahun 80-an. Pada era itu damak ni digunakan sebagai salah satu bahan bakar. Okey. Kemudian damak ni digunakan untuk pembuatan binaan. Contohnya membuat sampan. So sampan, sekarang kita sampan atau bot yang dibuat kebanyakan buat daripada fiber kan, daripada fiber lah, bahan-bahan plastik ataupun daripada polimer kan. Tapi di era sebelum ni sampan kebanyakan buat daripada kayu. So kayu itu sebenarnya adalah kayu pilihan, which is yang datang adalah daripada spesies Dipterocarpa juga. Jadi pembuatan sampan pada ketika itu memang menggunakan damak untuk mencantumkan di antara lapisan yang dibuat untuk sampan. Jadi dia merupakan seperti gam lah. Gam. Memang pada ketika itu permintaan damak memang sangat tinggi. Kemudian ada juga dijual di pasaran peringkat antarabangsa, which is permintaan tinggi juga pada di Eropah dan juga di UK pada ketika itu, sebab damak ni dia digunakan sebagai bahan pelekat yang sangat baik dan dia tahan kepada cuaca yang begitu ekstrim. Dan istimewanya damak ni, spesies ini kebanyakannya datangnya daripada Asia Tenggara ataupun daripada kawasan negara-negara yang mempunyai iklim tropika. Jadi permintaan itu sangat tinggi. So dia boleh katakan sampai di peringkat antarabangsa. Memang pada ketika itu tinggilah. Ada nilai. Cuma sekarang ini di era milenium ni permintaan damak ni kurang. Damak ni digunakan sekarang ni kalau ada pun untuk minor construction ataupun kita panggil pembinaan kecil saja, terutama di kawasan-kawasan kampung yang masih mengamalkan pembinaan tradisional. Pembuatan rumah-rumah tradisional masih menggunakan damak ni. So boleh dikatakan damak ni tidaklah boleh dikatakan permintaan yang orang kata pupus ataupun tidak ada langsung. Masih ada lagi, cumanya masih kecil lah ataupun sikit dia punya permintaan dari segi penghasilan damak ni. Okey, baik, saya dah kongsikan pokok yang berdamak ni. Okey. Kita dapat lihat damak tu meleleh-leleh kan. Ya, betul. Jadi
bukan semua pokok yang mengeluarkan dama ni adalah Dipterocarpa kan. Maknanya ada juga pokok yang bukan Dipterocarpa yang bila kita toreh dia ataupun kita tetak dia akan mengeluarkan resin ataupun dama. Kadang-kadang dia keluar getah. Getah tu memang kita nampak beza lah sebab dia warna dia seperti susu kan. Jadi kadang-kadang dia mengeluarkan dama yang kita tengok dia agak cair dan juga dia agak lutsina lah kiranya. Jadi betul ke Dr. Sam bahawasanya bukan semua pokok yang mengeluarkan dama itu adalah sebenarnya kaum dama? Ya, tak diakui memang ada spesies yang bukan kaum dama, bukan daripada family Dipterocarpaceae ataupun daripada keluarga Dipterocarpa, memang ada mengeluarkan dama. Tetapi dia bukanlah dama yang seperti spesies Dipterocarp ataupun Dipterocarpa. Contohnya macam kaum ataupun keluarga pokok kedondong. So kalau kita lihat dekat sini, saya beri satu contoh lah. So memang ada. Hanya dia punya, kita panggil apa? Penghasilan resin tu bukannya, itu kita panggil getah. Getah, okey, getah. Dia mirip seperti dama dan setengah spesies dia kita panggil apa bila mengeluarkan getah tu dia akan berlaku tindak balas dengan pengudaraan di luar persekitarannya. Jadi dia akan keras dan juga membentuk seperti resin. Hanya dari segi teksturnya yang berbeza. Dia rapuh doktor. Dia keras dan rapuh, dia boleh patah. Dia rapuh dan kadang-kadang tu dia nampak macam kristal berkilat tetapi dia lembut di dalam dia. Kalau macam pokok Dipterocarpa ni kita pecahkan dia macam kristal, macam kaca macam tu. Dia macam berhablo lah. Dia macam kaca, dia pecah-pecah. Dia kalau getah dia macam fleksibel kan? Macam getah ni dia ada fleksibel. Walaupun dia keras tapi dalam tu kadang-kadang biasanya dia lembut. Dia keras kat luar saja. Untuk bushcraft ni kita gunakan Tuan Hisham, kalau Tuan Hisham on the line, Dipterocarpa ni getah dan juga dama ni kita guna untuk apa, menyalakan api untuk bush survival Betul. Boleh gunakan untuk hidupkan api. Ya. Satu lagi nak tanya doktor. Sekiranya boleh dengar ke? Boleh tuan. So saya tengok bila masuk lautan pokok-pokok Dipterocarp ni di bahagian pangkal dia memang terdapat banyak sarang-sarang kelulut. Sarang kelulut yang sarangnya ataupun corong tu dibuat daripada dama-dama. Betul ke doktor ni? Doktor? Betul Tuan Hisham, memang ada. Kalau kita pastikan dekat beberapa spesies Dipterocarpa ni dia macam ni, dia dama tu yang resin yang dihasilkan oleh keluarga Dipterocarpa ni dia merupakan daya penarik kepada kelulut ataupun kita panggil stingless bee kan, kelulut ataupun serangga-serangga tertentu lah. Sebab dama ni, di dalam dama tu dia ada satu chemical yang memberikan tarikan kepada serangga tersebut. Jadi sebab itu kelulut tu datang dekat pokok-pokok bersarang dekat situ sebab dia nak mendapatkan sumber makanan kepada resin tersebut. So, dia kelulut ni kita panggil dia menghisap dan menghisap madu lah. Resin dia masih lagi cair itu jadikan dia salah satu sumber makanan kepada kelulut juga. Okey, baik. Tuan Syam, nanti kalau tak bercakap off mic sebab ada gangguan bunyi udara. Okey, soalan seterusnya. Okey, kadang-kadang pokok saya kongsikan gambar Saya kongsikan gambar.
Baik, jika dapat lihat di sini ya, Dr. Sam, Yep. gambar bonjolan-bonjolan di pokok ni. Apakah bonjolan-bonjolan ini sebenarnya, Doktor? Bonjolan pada pokok ni ada beberapa kriteria, ada beberapa ciri kenapa dia berlaku. Okey, salah satu punca yang dikenal pasti adalah penyakit. Penyakit yang dijangkiti ataupun yang disebabkan daripada cuaca, faktor cuaca. Yang keduanya disebabkan oleh serangga. Yang ketiga oleh haiwan-haiwan yang mencederakan pokok tersebut. Jadi apabila pokok ni cedera ataupun dijangkiti, dia akan berlaku proses baik pulih. Bila berlaku proses baik pulih, itu yang menjadikan dia satu daripada kita panggil apa isi kayu dekat dalam tu, dia akan berlaku proses baik pulih, dan sebab itu dia akan menonjolkan diri dia di luar batang tersebut. Itu yang berlaku. Okey. Kalau disebabkan penyakit ataupun serangga, biasanya serangga ni dia akan, ataupun kumbang ke ataupun apa-apa serangga yang boleh menyebabkan jangkitan, dia akan memberikan kesan yang macam satu kudis ataupun kita panggil dia kanker. Ini yang berlaku. So itu yang akan jadi. Okey. Alright. So tapi tak semestinya benda-benda macam itu yang disebabkan oleh serangga ataupun persekitaran, tapi ada juga yang dibuat oleh manusia. Kalau kita potong dahan tersebut, dia akan berlaku satu proses bonjolan di mana pertumbuhan kambium tu di luar batang pokok. Itu yang akan berlaku. Tapi itu pembuatan manusia lah. Tapi kalau secara semula jadinya, biasanya disebabkan oleh jangkitan penyakit. So pokok tu berpenyakit. Dia akan berlaku macam tu. Dia bukanlah disebabkan suatu kuasa mistik ya. Bukan. Tapi sebab saya pernah tengok pokok yang berbonjol-bonjol ni diikatkan dengan kain kuning dan sebagainya dan dipuja lah. Ia tidak saja-sajalah nak berborak. Dr. Sam pernah melalui apa-apa pengalaman yang mistik ataupun misteri ataupun menyeramkan ke apa-apa dengan pokok-pokok ni semasa berekspedisi atau semasa menjalankan kajian di lapangan? Saya tahu Tuan Hisham banyak pengalaman lah. Kita bagi Dr. Sam kongsi dulu. Saya kalau dari segi saya punya sharing ataupun pengalaman saya sepanjang terlibat di dalam bidang perhutanan ini, banyak ekspedisi saintifik yang telah dijalankan di satu negara, seluruh negara, itu termasuk juga di luar negara lah. Yang paling dekat pun di Brunei dan juga di Singapura. Singapura ada hutan ya, bukannya kita nampak Singapura ni seluruh kawasan tu bangunan saja, dia ada beberapa patches ataupun pulau-pulau hutan yang dikekalkan untuk pembekalan. Maksudnya sekarang ni kalau kita sebut carbon stock kan, benda-benda macam itulah. Okey. Dan berbalik kepada soalan Cik Adi tadi, saya pengalaman dari segi kata apa, sesuatu yang di luar kotak pemikiran kita, daripada dunia yang sebenar kepada dunia yang tidak sebenarnya, saya tak pernahlah mengalami. Tetapi penampakan tu ada juga macam, tapi biasanya yang diikat-ikat dengan kain tu, macam maaf lah, so ada setengah orang ataupun individu dijadikan tempat sembahyang. Itu kita pernah biasa nak lihat. Okey. Biasanya mungkin kepercayaan yang berbeza. Okey. Mungkin ada setengah tu kepercaya bahawa pokok itu mendatangkan tuah kepadanya. Alright. Jadi dia disembah dan diikatkan kain-kain tertentu lah. Ada yang warna kuning, warna merah, warna putih, itu pulang kepada kepercayaan masing-masing. Alright. Tetapi yang dari segi kuasa mistik tu saya tak pernah mengalami lah. Tapi disebabkan saya ni diterapkan lebih kepada fakta sains, jadi kita lebih percaya kepada fakta sains berbanding daripada kuasa-kuasa mistik. Tapi tak berkemungkinan juga benda ni berlaku di kawasan-kawasan pedalaman. Ya. Kalau kita baca artikel ataupun majalah-majalah ataupun bacaan saintifik yang ditulis, saya juga baca artikel yang dibuat oleh
penulis daripada British yang kalau kita lihat walaupun benda tu tidak sukar diterima, tetapi benda tu ada dinyatakan dan didokumentkan di dalam jurnal ataupun buku yang mungkin sekarang ni jenis sekarang tak susah nak mencari buku-buku tersebut tapi kalau macam sebagai penyelidik kita kena baca. So memang ada dinyatakan bahawa kepercayaan terhadap sesuatu tumbuhan ataupun pokok tu yang mempunyai kuasa tu memang ada direkodkan oleh penulis-penulis British pada ketika itulah. Maksudnya di era zaman kita, di negara kita dijajah oleh British pada ketika itu. Memang ada. Kalau kita baca buku yang diterbitkan pada tahun 1900 lebih kurang macam tu 19 lebih kurang macam tu. So ada dinyatakan. Hanya dari segi kepercayaan tu terpulang kepada kepercayaan masing-masing lah. Kadang-kadang benda ni membawa kepada kepercayaan keagamaan, betul kan? Ada membawa kepada kepercayaan individu tu sendiri kan. Yang paling ketara saya lihat digunakan pokok tu diikatkan kain-kain warna yang tertentu, dipuja hanya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan. Contohnya untuk mendapatkan nombor ekor. Melibatkan perjudian lah. Benda macam tu memang ada. Di benda ni memang berlaku, bukan tertumpu kepada satu suku satu bangsa, tapi kebanyakannya macam tu. Boleh katakan semua bangsa buat macam tu. So Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Saya pun masih lagi. Okey, baik. Saya ada beberapa lagi info yang menarik untuk dikongsikan oleh Tuan Hisham berkenaan dengan bushcraft, survival dan sebagainya dengan kita menggunakan pokok Dipterocarpa ni. Contohnya bani. Nanti kita ceritakan. Sebelum tu kita tanyakan soalan yang teknikal sikit kepada Dr. Sam. Sebelum tu izinkan saya kongsikan satu gambar. Ini berkenaan dengan pokok-pokok yang dikatakan pokok invasif. Okey, saya kongsikan dulu sebentar. Apakah itu pokok invasif? Minta Dr. Sam terangkan sedikit pokok-pokok yang menyusup masuk dan menguasai tumbuhan-tumbuhan di Malaysia ni. Ini ada satu contoh pokok invasif. Betul ya? Mike Dr. Sam. Okey, right, sorry. Saya sebutkan. Invasive ni dalam bahasa itu di dalam bahasa Inggeris lah, tapi kalau kita translate dalam bahasa yang Melayu kita, bahasa Malaysia. So invasive ni maksudnya tumbuhan yang kita boleh katakan, perkataan yang paling mudah boleh dikatakan tumbuhan yang liar dan ianya adalah bukan daripada tumbuhan asal di negara kita. Alright? Maksudnya not native lah. Maksudnya bukan asli. Itu bukan asli dan dia tumbuh meliar. Okay. Contoh yang paling mudah untuk kita nak kenal adalah pokok akasia yang macam Cik Ali tunjuk dalam slide ni. Ini adalah akasia. Akasia. Jadi akasia ni memang boleh berada di mana-mana tempat di kawasan yang terbuka. So kalau katakan kawasan tu baru buka ataupun diterangkan, so memang dia mudah hidup sebab pembiakan ataupun sebarannya dibawakan oleh angin ataupun haiwan. Okay, dan dia mudah hidup. Dan spesies invasif macam akasia ni, ianya dikatakan yang sangat lasak. So merupakan antara spesies yang pioneer atau yang pertama yang boleh hidup di kawasan yang agak kasar ataupun ekstrim. Dia boleh hidup walaupun kawasan tu kering. Itu yang istimewanya pokok ni. Tapi tidak istimewanya pokok invasif ini, dia boleh mengganggu ekosistem hutan asal kita. So maksudnya kalau spesies ini berada di pinggiran-pinggiran hutan, dia akan sedikit sebanyak akan mengganggu ekosistem. Maksudnya kat situ adalah dia akan dominan. Dominan maksudnya dia akan tumbuh merata-rata
padat dengan dirian dia. Jadi pokok asal kita yang nak tumbuh, nak dominan dengan kelompok spesies ini memang sukar. Sebab dia dah dominan. Dominan tu maksudnya dia menguasai populasi bagi sesuatu kawasan tersebut. Tapi memang banyak spesies invasif di negara kita ni banyak. Dia baru masuk daripada luar. Ada yang dia baru masuk secara sah, ada yang dia baru masuk secara haram. Memang ada banyak. Penyeludupan pokok tumbuhan-tumbuhan ini melalui sama ada kira melalui laut, melalui udara, melalui daratan, dia boleh bawa masuk. Dan kita tahu yang untuk mengawal kemasukan tumbuhan ini memang agak sukar. Walaupun kita dikawal ketat oleh pihak immigration di pintu-pintu masuk utama negara kita, tapi still lagi masih ada. Yang itu kita dapat elakkanlah. Sama ada dibawa masuk secara oleh manusia ataupun secara semula jadi. Right. So ada pokok akasia yang asal dari Malaysia tak, Dr. Sam? tak ada. Tak ada, Pokok Asia originalnya adalah daripada Australia. Ia dibawa ke Malaysia pada era tahun 80-an. Ini sejarah. Sejarah dibawa ke era 80-an dan dikatakan dan ditanam secara besar-besaran untuk penghasilan kertas. Dan ini telah dilakukan di negara kita, di ekspor utama di Sabah, ditanam secara besar-besaran untuk penghasilan kertas pada ketika itu. Dan yang dibawa masuk adalah spesies yang pertama dibawa masuk adalah Acacia mangium, dan ditanam untuk penghasilan kertas. Dan pada ketika itu kita tak ada lagi satu kajian yang lengkap berkenaan dengan ekologi, berkenaan dengan habitatnya, berkenaan dengan fisiologi bagi pokok ini. So bila ditanam dan lama kelamaan pokok ni dia mudah dominan menguasai satu kawasan. Jadi secara automatik dalam tempoh beberapa tahun saja dia boleh menguasai keseluruhan kawasan yang terdedah atau kawasan yang terbuka di satu negara kita, seluruh Malaysia, semua tempat. Asalnya dibawa ke Semenanjung, kemudian dibawa ke Sabah Sarawak, ke Sabah untuk ditanam sebagai ladang, kemudian ada sedikit diperkenalkan di Semenanjung. Tapi itulah, pokok ni cepat membiak. Kesilapan kita kat situ iaitu dia cepat membiak. Bila cepat membiak, jadi dia menguasai populasi hutan yang ada sekarang. Tapi tak adalah sampai ke peringkat yang lebih teruk. Maksudnya bila dia pun ada fisiologi tersendiri pokok akasia ni. Kalau dia orang kata yang minor saja di kawasan di kelompok hutan asli ni dia tak boleh hidup. Tapi kalau di pinggiran dia dominan, of course dia akan menguasai populasi sesuatu kawasan tu. Dan kita kena ingat memang pokok ini memang bukannya asal daripada negara kita lah. Memang kita pun tak ada spesies akasia sebenarnya. Right? Yang saya kongsikan ni pula ialah saya rasa sejenis akasia dan dia wangi, doktor. Adakah ini pokok eucalyptus yang koala bear makan tu? Oh, yang ini jadi saya perbetulkan. Yang ini bukannya akasia. Ini kita panggil dia Melaleuca gajah putih. Yang ini asli kat negara kita. Dan sebenarnya saya nak kongsikan daun dia sebab daun dia sangat menyerupai pokok akasia untuk. Ya, mirip. Dia mirip ya. Dan kalau saya pun boleh tersilap, ini kan orang biasa. Jadi kalau kita lihat daun dia sama macam akasia betul. Hampir sama. Tapi ini bukan pokok invasif ini pokok bukan. Yang ini bukan akasia, ini adalah pokok Melaleuca gajah putih, dan yang ini adalah spesies yang memang native, asli di negara kita. Dan spesies ini biasanya boleh dijumpai di kawasan Tanah Bris. Tanah Bris tahu tak? Tanah Bris maksudnya dia banyak di kawasan Pantai Timur, which is Tanah Bris ni dia berpasir, kemudian bawah pasir tu dia ada gambut, dia kering, dia dry. Banyak. Dan pokok ni daun dia wangi macam macam minyak angin, bau dia macam kayu putih. Betul. Yang ini okey, saya betulkan. Yang ini spesies Melaleuca gajah putih ni ataupun kita panggil dia nama tempatan dia adalah pokok gelam. Okey. Gelam. Gelam. Yang ini dia memang wangi sebab dia daripada satu family Myrtaceae, iaitu kaum jambu. Jambu.
dan dia sama dengan spesies eucalyptus yang Ah, buat minyak tu. buat minyak Ah, ya. satu keluarga ni, satu keluarga memang dia menghasilkan aroma yang sangat baik lah. Memang dia jadikan produk. Sekarang Melaleuca pun memang jadikan bahan minyak, ataupun pokok gelam ni dijadikan bahan minyak pati dan sebagainya. Baik, terima kasih. Kita dengar pula perkongsian Tuan Hisham tentang penggunaan bane dalam survival Tuan Hisham. Kita buat apa dengan bane-bane besar ni? Silakan. Okey. Dia ada berkaitan dengan bane ni. Kalau kita masuk dalam hutan ni, kadang ada bane yang memang besar. Boleh melindungi orang kata daripada kepanasan, daripada hujan bane-bane ni. Satu lagi dari segi orang kata bushcraft survival, dia jadi tempat perlindungan. Kita boleh buat tempat perlindungan di bane-bane tu, dan juga dia juga jadi orang kata untuk perhubungan. Maknanya kalau kadang kita ada kesunyian di dalam hutan tu, kalau kita nak dengar ada orang sekitar tu, kita ketuk je bane tu, dia akan bunyi agak kuat. Orang kata boleh didengari dalam hutan tu oleh, kalau ada orang kat dalam tu, dia akan dengar lah. So makna menandakan kita berada di situ, dan kalau orang tu juga jumpa bane, dia akan ketuk bane tu. Makna dia jadi satu alat komunikasi, ketuk bane dengan ketuk bane yang di sana lah. Itu jadi satu orang kata fungsi bane kepada survival orang kata manusia dalam hutan lah. Yang saya kongsikan ni adalah bane lah, jika ada peserta Bane. yang tak tahu Betul. apa tu bane kan. Jadi Satu lagi bane ni dia jadi tandas. 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 Tandas orang pergi kat bane tu, tapi tak bagus lah kalau ikut orang kata kita punya etika lautan ni, tak bagus lah kita membuang air di pangkal pokok. Tapi selalunya orang gunakan bane sebab dia boleh lindung, tak nampak kita buang air di belakang bane-bane tu. Ada apa-apa pantang larang tak yang Tuan amalkan semasa masuk hutan berkenaan dengan bane ni, selain daripada kata menjadikan tandas lah? Okey, kalau saya ikut peraturan yang ada di dalam orang kata yang telah ada dalam kitab-kitab Al-Quran, yang kata peraturan kita ni memang dah ada. Jadi kita ikut je lah. So tak perlu pantang-pantang kita nak kata minta permission, nak kencing, nak berak kat situ, tak perlu. Tak perlu. Kita kena tahu pantang larang. Kita jangan buang air dalam lubang jangan buang air dalam lubang-lubang. Apa pantang larang yang dalam hutan tu kita buang air tu. Contoh kita jangan buang air, buang apa saja, najis ke, air kencing ke dalam lubang, di dalam air yang bertakung, di dalam laluan manusia, laluan haiwan, di bawah pokok yang berbuah. Ada banyak pantang larang dia tu. Maknanya kita hindarkanlah. Okey, Dia ada beberapa peraturan yang juga. Ya, betul. Jadi tentera dan juga askar juga menjadikan bane ni tempat berlindung kan Tuan. Jadi dia pasang kemah di sini untuk survival ya. Ya, betul. Untuk atas-atas tu, dan ditutup dengan daun-daun. Maknanya dia duduk bawah tu, so dia dapat camouflage lah diri dia. Ataupun dia menggunakan peralatan yang dia bawa lah. Contohnya poncho, baju hujan, atau apa sajalah untuk berlindung, menggunakan bane-bane tu lah. Juga perlu berhati-hatilah sebab bane ni, pangkal-pangkal pokok ni kebanyakannya dijadikan rumah-rumah atau tempat-tempat sarang-sarang semut, ular, tikus dan sebagainya. Betul Tuan? Betul, macam saya cakap tadi, di pangkal pokok-pokok ni memang terdapat orang kata habitat kepada haiwan-haiwan, termasuk serangga lah. Contohnya seperti saya cakap tadi, kelulut, ada juga labah-labah di situ, dan ada juga lubang-lubang macam kalajengking, lipan,
memang berada di kawasan-kawasan tu memang orang kata berbisa dan boleh memudaratkan. Jadi kalau kita nak membina apa saja tempat perlindungan kat situ, kita kena perhati betul-betul lah dari segi keselamatan dan juga tidak mengganggu haiwan-haiwan yang membuat sarang di situ lah. Baik, kita ada dua soalan untuk Dr. Sam sebelum kita mengakhirkan sesi kali ini. Jadi izinkan saya kongsikan. Terima kasih Tuan Syam. Izin saya kongsikan gambar untuk ditanyakan kepada Dr. Sam. Baik, soalan pertama yang biasa ditanyakan oleh peserta adalah bolehkah kita menggunakan ring, cincin pokok bila kita dah tebang ke atas rentas dia untuk mengira usia pokok tersebut. Untuk pokok-pokok di peterus kapal pun pokok-pokok yang di tropika ini. Sebab amalan di negara barat dia menggunakan ring lah untuk mengukur umur pokok. Okey, jadi terima kasih banyak. Berbagai pandangan atau pendapat macam mana kita nak ukur usia satu pokok tu kan. So biasanya lah kan, kadang-kadang kita kat negara kita ni kita tak boleh nak tahu berapa usia sebenarnya. Bahkan kita pun tidak tahu tahun bilakah kewujudan hutan. Betul lah. Susah kita anggarkan, dan anggaran tu semua yang ada tu adalah teori saja. Tapi kewujudan hutan ni sebenarnya dia wujud bila wujudnya bumi. Betul lah. Ini dari segi sains lah. Dari segi sains. So wujudnya bumi maka wujudlah hutan. Jadi tapi kita tidak tahu bila dia wujud. Tarikh yang sebenarnya. Dan angka yang sebenarnya. Right? So yang boleh dikatakan adalah biasanya kewujudan bumi ni dia diambil daripada anggaran daripada pembentukan batuan. So batuan ini yang menentukan usia bagi sesuatu satu kawasan lah ataupun habitat ataupun bumi, right? So biasanya, tapi kalau bila kita sebut usia batuan ni ratusan juta tahun, betul tak? Kan? Tapi itulah maknanya benda yang terlalu subjektif yang kita tidak boleh menentukan dengan tepat, tetapi ada perkiraan-perkiraan yang dibuat oleh saintis menentukan hutan ni usianya sekian-sekian, alright, ratusan tahun, okey. Usia pokok ini puluhan tahun, kecuali kalau pokok tu kita tanam. Okey, katakan kita tanam pada tahun 2022, 50 tahun akan datang kita ukur boleh. Maknanya benda tu ada berrekod, berdokumen. Pokok yang ditanam, yang berdokumen, itu kita boleh tahu anggaran usia dia. Tapi kalau pokok hutan asli, kita tak tahu. Sebab usia dia, kewujudan kita tak tahu. Okay? Alright. Berbalik kepada soalan yang Cik Ali kata tadi, ya, memang di Eropah, ataupun di UK, ataupun di US, pengiraan usia pokok itu adalah berdasarkan gegelang yang terdapat di dalam hardwood ataupun daripada kayu teras tersebut. Right? So yang ini kita nak tahu, tapi pokok ni kena tebang. Tapi kalau pokok tu tak tebang, kita tak boleh nak agak berapa usia dia. Ada setengah-setengah pendapat mengatakan kita kena ukur dia punya diameter pokok tersebut. Diameter maksudnya kerata rentas pokok, batang pokok, saiz batang pokok tersebut. Katakan kita ukur 50 cm diameter pokok tersebut, maknanya usianya 50 tahun. Macam tu. Okay? Itu pendapat. Ada beberapa pendapat lah. Alright? Ada juga mengatakan ukur lilit pokok. Kita ukur lilit pokok tu katakan 70. Diameter dengan ukur lilit tak sama. Okay? Ukur lilit ni kita kena ukur keliling. Kalau kita ukur keliling katakan pokok 100 cm, maksudnya itulah usia dia 100 tahun. Tapi pendapat yang berbeza lah. Alright. So kenapa ditanya begitu? Saya rasa masing-masing ada pendapat masing-masing dan ada fakta yang tentu yang boleh diulaskan. Right? Okay. Dari segi scientific part, bahagian saintifik, kalau kita nak mengukur pokok ni, kalau di UK, di Europe memang mereka menggunakan gegelang, kita panggil dia ring. Gegelang yang wujud di dalam kayu tersebut. Okay. Dan satu gegelang itu usianya 1 tahun.
Jadi kalau kita potong secara kerata rentas, kita boleh nampak macam dalam gambar ni, itu 1 tahun. Maknanya satu ring 1 tahun pembesaran itu. So kalau kita kira lah berapa bilangan gegelang di dalam truss kayu hardwood ataupun dalam kayu truss pokok tersebut, baru kita boleh tahu dia punya usia dia. Tetapi kalau kita gunakan formula ni, kita gunakan kaedah ini untuk diimplement ataupun untuk dilaksanakan di hutan tropika, especially negara kita agak sukar sebab pokok di negara Europe kebanyakannya ada spesies yang boleh hidup di kawasan temperate ataupun hutan berhawa dingin, hutan sejuk, temperate hutan sederhana sejuk. Okay, alright. Berbanding yang negara kita, hutan hujan tropika malar hijau, berbeza. Okay, so pokok kita membesar sepanjang tahun. Pokok di Eropah, di kawasan hutan, di negara yang beriklim sederhana sejuk, mereka ada 4 musim. Kita kena ingat dia ada 4 musim. Setiap 4 musim itu dia ada waktu yang dominan. Which is pokok tu tidak boleh membesar. Dia dominan. Dia bukan dominan, dia dormant. Dia macam pokok katakan musim sejuk, kan? Musim luruh, musim bunga, musim panas. Yang paling aktif adalah musim panas. Itulah waktu untuk dia pembesar. Tetapi untuk tempoh dalam masa yang singkat, mungkin 3 bulan, 4 bulan macam tu. So, bila masuk musim sejuk, pokok jadi dormant. Dia tidak membesar. Itulah maksudnya, kalau nak kirakan dia punya usia tu berbeza. Memang kita boleh guna. Okay? Tapi kaedah yang berbeza. Tapi kalau di negara kita, di hutan tropika ni, memang kita ada satu kaedah yang macam ni yang kita gunakan tengok ring. Berbezanya adalah kehadiran ring bagi pokok spesies di tropik ataupun pokok yang lain di negara hutan tropika ni, dia tidak begitu jelas, tak apa nampak. So kita kena lihat dengan detail di bawah mikroskop, baru kita boleh tahu berapa kehadiran ring dekat sana. Tapi kalau hutan di negara temperate, pokok biasanya dia punya ring tu lebih jelas, boleh nampak. Itu perbezaannya. Boleh kita gunakan kaedah ini untuk mengukur usia, tetapi untuk mendapatkan ketepatan tu agak sukar sebab kehadiran ring tu agak terhad, sedikit ataupun kurang jelas. Jadi memang sukar untuk kita nak menentukan usia dia. Okey, baik. Ada satu soalan yang saya terima dari peserta. Bolehkah buah dipterokap dimakan? Ada tak buah yang dihasilkan oleh pokok dipterokap boleh dimakan? Boleh. Ada yang boleh dimakan, ada yang boleh dihasilkan, ada yang boleh ada yang boleh menghasilkan minyak. Tapi memang ada. Tapi tak semualah. Okay, saya sebutkan antara yang boleh dimakan. Contohnya macam pokok keladahan. Pernah dengar pokok keladahan? Kita panggil Dryobalanops aromatica, pokok keladahan. Yang ini sangat popular di sebelah-sebelah negara kita lah, di sebelah pantai timur. Sama ada di Terengganu dan juga di Pahang. Mana nak spell dia, Doktor? Dryobalanops. Keradan. Okey. Cik Adi cuba search dalam internet, di website, type keladahan. 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 Saya rasa kalau orang sebelah negeri daripada Pahang, daripada Terengganu ataupun Johor Timur, Johor Pantai Timur, memang ini biasa. Kalau tengok dalam okey. Yes. Dia macam buah manggis ke apa? Dia kalau kita lihat dia macam bentuk kacang, kacang. Besar dia berapa saiz dia? Besar dia okey. Besar dia sebesar kalau saya rasa yang paling mudah kita nak bagi gambaran imajinasi adalah sebesar buah mata kucing. Ataupun longan. Kecil saja. Saya rasa semua kenal buah longan kan, sebesar tu. Bulat pun lebih kurang sama. Dan cara nak makan dia ni, kalau cuba Cik Adi boleh share, cara nak makan dia tak boleh makan yang bulat. Dia makan apabila dia telah bercambah menjadi dia keluar cabang macam di cotyledon tu. Yang dia makan tu adalah cotyledon dia. Okey. Cotyledon dia yang kembang macam tu kan, yang dua macam tu, yang menadah tu. Itu yang dimakan. Dia punya tunas dia ke? Yes, tunas dia. So nak cara makan dia, itulah dia punya yang kita makan. Bukan yang buah sebiji tu. Sebiji tu jarang orang makan. Yang makan adalah dia punya keropak dia tu, yang dicot dia, yang telah bercambah.
yang itu dimakan. Dan kalau mungkin ada yang peserta kat sini yang daripada negeri Pahang ataupun Terengganu, kalau kita pergi market pasar malam ataupun yang di pasar kampung ke kan, memang ada jual lah pada musim dia. Kalau betul musim dia memang dia banyak jual. Oh, Itulah kita buah makan peladan. kita makan yang bahagian macam apa tu? Macam tauge lah kiranya. Ya, yang bahagian tauge yang kembang dia punya cotyledon dia tu. Yang itu yang dimakan buat ulam sebenarnya. Tapi dia ada sedikit bau lah, bau macam kita makan jering petai-petai yang ada bau dia lebih kurang macam tu. Kalau Tapi bau macam tu kita panggil apa? Bukan aromatik kan? itu bukan bau aromatik, bau kalau bahasa pasar kita bau pahit lah. Kan? Okey. Bau Baik. pahit. Bau lebih kurang macam tu dan memang benda ni jadi bahan makanan untuk ulaman. So memang ada guna lah, tak semestinya. Ni pokok Dipterocarpa ada? Ni spesies Dipterocarpa yang buah yang boleh dimakan. So kalau di kalau di Sarawak ataupun di Sabah, ada satu lagi kita panggil engkabang. Shorea micropara. Yang ni dia endemik dekat Sabah, dekat Sarawak saja, engkabang. Cuba type engkabang. Yang ni buah ni boleh dimakan dan juga dia boleh menghasilkan minyak. Minyak keruing. Minyak buah keruing. Oh, okey. Dia bersayap ya ada? Dia bersayap, ada 2 sayap. Okey. Ada 2 sayap. Baik. Memang ada saya bukakan soalan kepada peserta. Kalau ada apa-apa lagi soalan, kita ada satu lagi soalan daripada peserta. Saya tunggu yang lain dulu kalau ada. Saya nak sharekan. Saya nak cari gambarnya. Okay. Ada peserta ada apa-apa soalan? Tuan Hisham ada apa soalan lagi? Saya memang ada banyak soalan sebenarnya. Itulah tu. Boleh tanya tapi dia nak takut drag. Cuma satu atau 2 soalan yang apa yang saya perhatikan di dalam hutan. Pokok-pokok di Trokap ni ada yang dah kata mati dan mereput secara semula jadi. Adakah ianya berlaku disebabkan orang kata kerelaan ibu pokok tu yang besar tu secara nature mematikan dirinya supaya anak-anak ataupun benih-benih yang di bawahnya dapat tumbuh. Betulkah doktor? Ya, pokok di tukar pasir ni dia ada usia dia yang tertentu. Sampai usianya dia akan mati. Cuma kita tidak tahu berapakah usia sebenar waktu dia mati tu. Itu. Tapi memang dia ada tahap dia yang sampai maksimum, which is maksudnya dia tidak produktif. Tidak produktif maksudnya dia tidak boleh menghasilkan buah, tidak menghasilkan bunga, jadi dia akan mati. Dan dia akan mengeluarkan buah atau bunga yang banyak, buah yang banyak untuk generasi dia yang akan datang. So dia akan mati dan anak-anak kat bawah tu dia akan tumbuh balik. Tapi betul, memang itu adalah fisiologi pokok. Bukan saja setakat ditukar, tetapi kebanyakan pokok di negara kita memang macam tu. Di hutan asli lah, dia akan mati sendiri. Kecuali kalau mati disebabkan oleh penyakit, ulat, ataupun kena panah petir, kena petir, ataupun buatan manusia lah. Itu. Tapi ya memang betul. Pokok disekap dia ada usia dia tersendiri dan dia akan mati sendiri dan sebelum dia mati dia akan meninggalkan generasi dia lah. Anak-anak dia tu untuk mewarisi pertumbuhan seterusnya. Baik, terima kasih doktor. Ada satu soalan lagi. Boleh. Okey, mungkin doktor dah cakap berkaitan dengan makna Dipterocarp tu ataupun Dipterocarpus ataupun Dipterocarpa ni, iaitu makna dia adalah biji benih yang bersayap 2. Betul kan doktor kan? Betul. Dia makna dia. Tapi ada juga yang biji benih bukan bersayap 2, dia ada 3, ada 5. Jadi adakah dia juga dalam family Dipterocarp? Okey, yang ini memang betul. Memang saya tak sempat nak cerita
apa nama tu sebenarnya spesies Dicrocap ni sebenarnya actually banyak. Okay, so spesies Dicrocapan ni dia ada kalau di negara kita dia ada 9 genus. Spesies lebih kurang dalam 250 spesies banyak. So setiap kumpulan spesies ini dia ada genus-genus yang tertentu. Ada genus yang mempunyai 2 sayap, dia ada 3 sayap, dia ada 5 sayap, dia ada tidak ada sayap. Okay, alright. So mungkin Cik Adi boleh kongsi sedikit beberapa gambar keseluruhan yang apa untuk Dicrocap, mungkin boleh tengok kot. Okay, setiap spesies tersebut yang 5 sayap, yang ada 2 sayap, ada 3 sayap, itu adalah mewakili bagi sesuatu spesies. Tapi kalau kita common bahasa biasa ni kan, disebut Dicrocap, oh bersayap. Mesti 2 sayap. Tidak semestinya. Dia bergantung kepada spesies yang terdapat di dalam genus-genus yang di dalam family Dicrocapaceae. Saya bagi contohlah, right. Kalau 2 sayap untuk spesies meranti. Kalau 2 sayap untuk spesies gerutu, merawan, gerutu, resak. Okey. Cengal tak ada sayap. Resak ada yang tak ada sayap. So ada combination. Merawan ada 3 sayap. Okey. Keruing ada 2 sayap. Meranti ada 3 sayap. Pokok kapur ada 5 sayap. So dia ada pelbagai. Tetapi yang kita selalu nampak adalah 3 sayap, betul. So kalau 3 sayap tu adalah pokok meranti lah. Shoria kita panggil dia. Okay. Maksud Dicrocapan ni, karpa ni adalah biji. Biji yang besar. Diptero dan diptero ni adalah 2. So maksudnya kat situ yang paling dominan dekat sini adalah 2 sayap yang besar. Itu dia panggil di. 2. Karpa tu dalam bahasa Latin adalah biji. Okay. So maksudnya kat sini Tuan Hisham, tidak semestinya pokok Dicrocap ni mempunyai 3 sayap. So dia bergantung kepada spesies atau jenisnya tersendiri. Yang macam saya sebut tadi lah. Itu. Okey, terima kasih doktor. Okey, berkaitan dengan pokok dalam family Dicrocapan, dia juga terbahagi kepada kekerasan dan kelembutan dia punya doktor jelaskan sedikit. Oh, okey. Pengkelasan kayu Dicrocap ni, Dicrocapan ni memang ada pengkelasan dia, dan pengkelasan ini dia telah dikeluarkan oleh Malaysian Timber Industry Board ataupun kita panggil dia MTIB. Okey, dan pengkelasan ini adalah berdasarkan kepada yang dibuat oleh di peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Maksudnya diterima di peringkat antarabangsa. Okey. Untuk meranti saja ada 4 kelas. Kita panggil meranti putih, balau, meranti kuning, meranti merah. Okey, itu dalam family Dicrocapa. Alright. So yang lain tu dia tersendiri, macam keruing, cengal, kapur, gerutu, resak adalah kumpulan dia tersendiri. Tapi masih lagi dalam family Dicrocapaceae. Okey. Dan dalam pengkelasan kayu dia ada beberapa, saya ada 3 yang paling yang digunakan, iaitu kayu keras lembut, kayu keras sederhana, kayu keras. Softwood, medium wood, hardwood. Okay, dan pengkelasan ini adalah semuanya berdasarkan dari segi kekuatan truss kayu berdasarkan tindak balas terhadap bahan kimia. Dan ditentukan berdasarkan daripada situlah. Sama ada dalam kategori yang saya sebut tadi, iaitu kayu lembut, kayu sederhana keras, kayu keras. Okey. Jadi memang pengkelasan itu, dan setiap pengkelasan ini berbeza dia punya harga dia. Dan yang paling mahal, yang paling mahal adalah cengal. Heavy wood. Sebab tu kayu cengal ni dia sangat mahal. Sebab kayu dia boleh tahan ratusan tahun air pada cuaca yang ekstrim. Baik doktor, terima kasih. Satu soalan last. Banyak ni tapi saya nak tanya last soalan.
Okey, pengelasan hutan kita mengenai Ditrokap ya, Doktor. Satu, Ditrokap Tanah Pamah, Ditrokap Bukit dan juga Ditrokap Tanah Tinggi. Di manakah dalam 3 layer ni, di mana yang kaya dengan Ditrokap? Tanah Pamah, Bukit ataupun Tanah Tinggi? Yang paling banyak adalah di hutan bukit. Sebab tu kita panggil hutan Ditrokap Bukit. Itu yang paling tinggi dia punya dominasi bagi spesies spesies Ditrokap. Dan tak dinafikan juga hutan tanah rendah Ditrokap pun memang banyak, tetapi sesaran itu sampai ke hutan Ditrokap Bukit tu yang paling tinggi. So maksudnya kalau kita lihatkan dari segi jenis-jenis hutan yang terdapat di negara kita, sesaran yang paling tinggi adalah daripada hutan tanah rendah di kawasan hutan bukit. Tapi yang paling tinggi adalah di hutan bukit. Hutan Ditrokap Bukit. Makin tinggi, makin ke arah ke gunung tak ada. Makin tak ada. Baik. Terima kasih, Doktor. Dah lah cukup. Nanti saya nak tanya banyak, nanti direct masa. Okey, terima kasih, Doktor. Terima kasih. Okey, kita ada permintaan daripada peserta sebab dia masuk lambat. Dia nak tengok semula video. Jadi kita mainkan video sebentar untuk beliau lihat. Dan kemudian kita ada 2 soalan terakhir. Soalan dia untuk Tuan Hisham dan juga Dr. Sam lah. Sebelum tu mari kita tontonkan video yang kita hasilkan dari EcoM ni. Kita tonton semula. Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang ke Eco Explorer Online Safari. Di sini kita akan belajar kepelbagaian biologi, flora dan fauna. Jadi tanpa membuang masa, jom ikut saya dalam pengembaraan ini. Perkara pertama yang kita dapat lihat di dalam hutan hujan tropika ini adalah banyaknya tumbuh-tumbuhan. Dia terdiri daripada pokok-pokok yang besar seperti di atas sana, di sekeliling kita, dan juga pokok-pokok renik yang rendah sebeginilah ya. Jadi secara umumnya kita dapat bahagikan pokok-pokok ini kepada 2 jenis, iaitu 1, pokok Dipterocarpa, nombor 2, pokok-pokok bukan Dipterocarpa. Mari kita lihat apa itu pokok Dipterocarpa. Baik, di sini kita ada sejenis biji benih daripada pokok Dipterocarpa. Ini adalah satu di antara ciri-ciri pokok Dipterocarpa, iaitu biji benihnya memiliki sayap. Kita jumpa lagi. Biji benih, di situ pun ada. Di situ pun banyak. Jadi ini adalah biji benih kepada, kalau tak silap saya, pokok Shorea, iaitu meranti. Saya rasa pokoknya ada di sini. Sudah tentunya